Orang munafik ni kalau nak semayang dia jadi berat je. Tapi kalau suruh pegang handphone cepat je dia panggil. Pergi baca Quran malas. Baca handphone rajin. Ini dalam diri kitanya. Baca benda yang entah apa-apa rajin dalam hidup. Nak baca Quran jadi malas. Ini nak suruh solat malas. Orang munafik. Tapi kalau suruh pergi jalan pasar raya rajin terus dia. Maknanya dalam hidup dia tu, pada diri dia tu tak sama, tak seimbang. Patutnya dia jauh lebih utama dalam hidup dia, pentingkan Allah dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita sampai pada tajuk tentang cerita tentang neraka. Yang paling bawah adalah neraka Jahannam, yang biasa kita sebutkan 6 Jahannam dipanggil. Ataupun orang kita ni biasa kita sebut pergi neraka Jahannam lah kami. Kalimah yang kita sebut tu neraka Jahannam tu sendiri tu, apa yang dimaksudkan dengan neraka Jahannam itu? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu Allah letakkan pada mereka tersebut dalam fid darkil asfal, dalam neraka yang paling rendah sekali, minan nar, yang paling bawah sekali dalam neraka. Walan tajida lahum nasira, dan bagi mereka itu tidak akan diberikan pertolongan apabila sampai ke dasar neraka Allah itu. Maksudnya neraka yang paling bawah sekali ataupun paling dahsyat sekali yang kena pada seorang ialah neraka Jahannam dipanggil. Neraka Jahannam ni Allah sediakan bagi siapa ni? Innal munafiqin, bagi orang munafik. Dalam hidup kita ni kita ada 3 golongan je yang ada. Orang mukmin, orang kafir dan orang munafik. Kalau kita cantum manusia ni masuk dalam 3 kelompok ni je. Manusia ni sama ada dia tu orang mukmin, sama ada dia tu orang kafir, ataupun sama ada dia tu munafik. Dalam 2 golongan masuk neraka, 1 golongan je masuk dalam syurga. 2 golongan tu kafir dan juga munafik. Manakala kita pula, biar kita memilih ataupun kita membuat pilihan yang tepat, itu di kalangan orang mukmin. Kitanya biar kita dapat di kalangan orang mukmin itu sendiri. Manakala orang munafik ni orang yang talam 2 muka. Depan elok tapi belakang kita dia tikam balik kita. Tu perangai orang munafik. Manakala orang kafir dia jelas-jelas lawan. Yang jelas-jelas lawan Islam. Manakala orang munafik ni, dia kadang-kadang dengan Islam, kadang-kadang dia lawan Islam. Ini perangai orang munafik. Kitanya berpotensi dalam hidup kita ni, kalau kita tak jaga diri kita, jatuh munafik terus. Munafik ni pada 3 keadaan yang boleh jadi munafik. Sama ada munafik pada akidah. Ulama sebut demikian. Munafik dalam akidah ni macam mana yang boleh terjadi dalam hidup kita? Bila kita ni sekejap dengan Islam, sekejap dengan liberal, sekejap dengan Islam, sekejap dengan nasionalis. Campur-campur keyakinan kita. Islam dia tak boleh demikian. Islam ni dia nak suruh kita solid. Bila kita masuk dengan Islam, jangan kita campur dengan pahaman yang lain daripada Islam. Kalau kita campur pahaman selain daripada Islam, maka kita jatuh munafik. Orang munafik ni dia bercampur. Sikap dalam pemikiran dia. Cara dia berfikir tu, dia kata Islam betul kadang-kadang, selain daripada Islam pun betul juga dalam pada diri dia. Yang ni munafik dia panggil.
Dia akan jadi demikian. Satu, munafik pada akidah. Yang kedua, munafik pada ibadah. Munafik ni biasa terjadi pada ibadah. Misal contoh, dalam munafik dalam ibadah apa dia? Sembahyang. Sembahyang ni ramai di kalangan kita ni senang untuk jadi munafik. Dalam bab solat, misal contohnya. Allah cerita tentang solat ni banyaklah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik ni kalau nak sembahyang dia jadi berat je. Tapi kalau suruh pegang handphone cepat je dipanggil. Pergi baca Quran malas. Baca handphone rajin. Ini dalam diri kitanya. Baca benda yang entah apa-apa rajin dalam hidup. Nak baca Quran jadi malas. Ini nak suruh solat malas. Orang munafik. Tapi kalau suruh pergi jalan pasar raya, rajin terus dia. Maknanya dalam hidup dia tu, pada diri dia tu tak sama, tak seimbang. Patutnya, dia jauh lebih utama dalam hidup dia. Pentingkan Allah dalam bab ibadah. Demikian juga kalau dalam bab ibadah bersedekah. Dia suka nak menunjuk-nunjuk pada orang. Ni perangai orang munafik. Dalam bab apa dia? Dalam bab ibadah banyaklah ibadah-ibadah yang lain. Senang untuk jadi munafik. Manakala yang ketiga, orang jadi munafik ni pada akhlak. Dia panggil. Pada akhlak, pada perangai, tingkah laku. Dalam hadis Rasulullah jelas. Rasulullah sebut, tanda orang munafik ni apa dia? Iza haddatha kadzaba. Kalau dia bercakap, bohong. Rasulullah sebut. Wa iza tumina khana. Kalau dia beri tanggungjawab, dia khianat. Terhadap tanggungjawab. Amanah yang diberi pada dia, dia khianat. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dengan dia, mungkiri janji. Itu munafik lah tu. Munafik di sudut akhlak. Tiga munafik ni masuk neraka. Tiga ni sama ada akidah, ibadah ataupun akhlak. Kalau kita tak jaga, tiga benda tu masuk neraka tu. Dalam hidup kita kena jadi orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang terselamat daripada neraka. Lalu Allah sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah. Walan tajida lahum nasira. Bagi mereka ni jangan harap ada pertolongan. Walan tajida lahum. Allah guna kalimah walan sampai bila-bila. Allah tak guna kalimah walam. Walam anda sebut banyak kali tu. Kalau para sekarang belajar Al-Quran, tafsir Quran, dalam hidup kita ni kita akan dapati kalimah dua. Sama ada Allah guna kalimah lan, lam dengan nun, ataupun Allah guna kalimah lam dengan mim, dia panggil. Kalau lan dengan nun, maknanya sampai bila-bila. Kalau lam dengan mim, ada ketika dapat, ada ketika tak dapat. Itu dia panggil wal. Bila Allah guna kalimah walan tajidalahum, maka kamu tidak akan dapati sampai bila-bila. Maknanya sampai sudahlah bagi mereka tersebut nasira, yang dinamakan dengan pertolongan yang datang daripada mana-mana sahaja, tak akan dapat menolong pada orang munafik ni apabila dihumban ke dalam neraka Allah. Neraka terdiri daripada 7 lapis. Tuan kitab kita mula dikatakan dengan lapis dan bukannya darjat. Beza lapis bukannya darjat. Manakala syurga dia ada di sana ada darjat, tapi neraka dia panggil lapisan. Ada lapisan kedudukan yang disebut dengan lapisan yang ada itu sendiri. Kerana orang Arab biasa mengatakan setiap orang berada di bawah adalah lapis. Dia tak guna darjat. Orang Arab kalau dia guna yang peringkat bawah, dia panggil lapis. Kemudian, dan apa yang dikatakan di atas adalah darjat. Orang Arab kalau dia peringkat naik ke atas, dia panggil darjat. Tapi kalau turun ke bawah, dia panggil lapis. Itu cara orang Arab nak ajar dan nak susun pada kita. Oleh yang demikian, dikatakan bahawa syurga mempunyai darjat dan neraka mempunyai lapisan. Tu kaedah lah kalau kita sebut dalam kaedah kita cakap, orang tanya, syurga ni berapa darjat? Tanda dia belajar lah tu dia panggil. Pernah datang ke Masjid Al-Falah kan? Tapi kalau orang tanya, syurga tu berapa lapis? Memang tak pernah dengar kuliah dia ni. Nak sebutnya, beza dia panggil demikian. Orang munafik berada pada lapisan neraka paling bawah. Manakala orang munafik, di lapis ke bawah tu,
Lapis ke bawah. Yang kat bawah sekali itu siapa? Orang munafik. Dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu hawiyah. Neraka hawiyah. Neraka yang paling lapis bawah sekali. Ini disebabkan teramat teruk kekufuran mereka, perbuatan mereka. Kerana orang munafik ni, dia dalam keadaan teragak-agak. Satu Islam larang, jangan kita ni bersikap dalam keadaan yang orang panggil teragak-agak. Muzabzabina baina zalik. Islam dilarang kita ni akan ada orang kita kata, saya ustaz, saya tak nak berpihak. Saya nak duduk atas pagar, dia panggil macam. Kan biasa ulas yang ni. Ramai orang kita ni dia kata, saya tak nak berpihak. Saya nak duduk atas pagar. Saya nak jadi DAP. Duduk atas pagar, dia panggil macam. DAP ni kan duduk atas pagar. Biar tercucuk punggung-punggung tu dia panggil. Yang jenis demikian. Bila kita sebut kita orang Islam, kita kena berpihak. Jangan kita kata, saya malaikat pun tak nak, syaitan pun tak nak. Habis tu, saya nak jadi tengah-tengah. Saya nak natural, konon-kononnya. Tak boleh. Dalam hidup kita. Saya neraka pun tak nak, syurga pun tak nak. Habis tu, saya nak duduk berada di Al-A'raf. Senang cerita. Oh, konon-konon dia. Nak sebutnya dia demikian. Jangan demikian dalam hidup. Hidup kita ni, biar kita ni di kalangan orang yang berpihak. Pihak mana? Pihak mukmin. Kalau kita tak berpihak, kita buat satu puak lagi. Kita jadi satu pasukan lagi. Pasukan apa dia? Pasukan yang tidak berpihak. Lagi pecahlah orang Islam. Islam ni dia nak suruh kita ni, kamu kena ada pihak. Yang kamu kena duduk bersama dengan siapa kamu. Kerana nak masuk syurga ni, tak ada seorang pun masuk syurga ni seorang-seorang je berjalan. Sejak kita belajar ni, tak ada lagi. Dalam hadis Rasulullah sebut, ataupun mana-mana kitab yang ajar pada kita, orang masuk syurga ni, dia masuk seorang-seorang. Tak ada. Dia mesti masuk dengan bi'imamihim, dengan pemimpin mereka. Dengan puak mereka. Atas dunia ni, kamu puak mana? Kalau kamu ni, di kalangan puak-puak ahli syurga, di kalangan puak-puak orang mukmin, kamu dengan orang mukmin itulah masuk dalam syurga Allah. Satu Rasulullah sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang menyerupai satu kaum itu, dia akan masuk dalam kaum itu. Kalau kamu berpihak dengan LGBT, dengan LGBT lah kamu masuk. Kalau kamu ni, kamu confused, kamu ni jantan ke betina saja. Dalam hidup kamu. Lalu kamunya, dalam hidup kamu tu, kamu pun tukar, buang. Kemaluan kamu buang, kemudian kamu jadi perempuan. Misal contohnya. Di waktu tersebut, dengan puak-puak perempuan yang kamu masuk, itulah kamu dihumban dalam neraka Allah SWT. Itu cara demikian. Dalam Islam. Islam dia nak hidup kita ni kena biar ada pendirian. Wattinu anfusakum. Rasulullah pesan, hidup kamu dengan pendirian. Jangan kamu ni konon-konon nak tunjuk baik. Konon-konon kamu tak nak masuk dalam mana-mana orang yang bertelagah dua pihak, dia panggil. Dia tak boleh begitu. Dalam hidup kita, kita kena betulkan, tunjukkan ini kebenaran dalam hidup kita. Kalau kita tak tahu kebenaran Islam, Islam suruh rujuk pada alim ulama. Tu kita tengoklah dengan siapa alim ulama tinggal. Dengan mana alim ulama berada. Dengan alim ulama berada, di situlah kita mesti berada. Supaya apa dia? Supaya tetap dalam hidup kita ni, kita tahu ni jalan yang mesti kita pilih dalam kehidupan kita. Itu cara disebut demikian. Manakala orang munafik ni, dia akan satu puak di kalangan mereka. Akhirnya mereka berada kat mana? Di dasar api neraka Allah. Di bawah sekali neraka hawiyah. Kerana apa dia? Kerana dia tu hidup keliru. Bila dia hidup keliru, orang munafik ni dia hidup keliru, maka kamu ni lebih jahat daripada orang yang jelas-jelas dia nak menentang. Jadi jahat kan, kalau dalam hidup kita ni, mana lebih senang kita nak lawan? Orang yang lawan kita terang-terang ataupun orang lawan kita pukul curi dia panggil. Tentulah kita lebih bahaya orang pukul curi. Tengah-tengah kita berjalan, lempuk muka kita kena. Kena sekali. Waktu mana kita kena tu? Siapa pula yang pukul?
marah kita kan. Tapi kalau yang pukul kita tu tegang-tegang, kena tegang, kita boleh nampak, oh dia ni jahat. Tapi yang jenis pukul curi ni, yang ni yang disebut dengan orang munafik. Orang munafik ni, depan Rasulullah elok, depan Rasulullah. Tapi belakang Rasulullah buat jahat. Buat jahat pada Rasulullah. Yang ni yang menyebabkan kita ni tak suka. Macam orang berjumpa dengan mak ayah kita kan. Depan mak ayah kita dia elok. Tapi belakang mak ayah kita dia buat jahat pada mak ayah kita. Yang ni yang kita benci ni. Yang ni yang kita tak suka ni. Dengan Rasulullah pun dia berani buat macam tu. Kita boleh bayangkan kalau dengan Rasulullah dia berani buat macam tu. Depan dengan kita lagi dia teruk daripada tersebut. Lalu Islam ajar orang yang macam ni kamu kena jadikan dia musuh. Jangan kamu terlibat dengan mereka. Jangan kamu duduk dengan mereka. Kerana orang macam ni tempat dia di dasar, di kawah api neraka Allah SWT. Itu cara dalam Islam diajar. Jangan kita jadi munafik dalam hidup. Bila kita jadi orang munafik, rosak diri kita. Kemudian perbuatan mereka ini disebabkan teruk kekufuran mereka. Perbuatan mereka yang melampau batas dan perbuatan mereka menyakiti orang yang beriman pada Allah. Sakitlah hati kita kan. Duduk belakang, solat belakang kita. Belakang kita. Tapi bila dia tengok kita dah nak sujud dah, dia pun tikam belakang kita. Yang ni yang bahaya. Di kalangan kita. Orang munafik dia panggil. Dia boleh makan sekali dengan kita. Sambil-sambil makan tu dia boleh letak racun di dalam makanan kita. Jahatnya dia. Orang munafik ni orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia ragu-ragu terhadap Islam. Bila dia ragu-ragu terhadap Islam, inilah jadi yang menyebabkan semua benda yang dibuat tak ikhlas. Semua benda. Satu kalau kita Islam diajar, bila kita buat satu benda, mesti kerana Allah. Tak boleh kita buat kerana yang lain. Kalau kamu buat kerana yang lain, kamu munafik. Maksud Islam, dia suruh kita ni, buat lillah, lillah, lillah. Tak boleh kita ni buat kerana yang lain, kerana lain. Kalau kamu buat kerana yang lain, kamu dah jadi munafik dah pada diri kamu. Perangai kamu tu, ada, dia panggil ada udang di sebalik ming, dia panggil. Yang ni jadi bahaya ni. Bahaya pada makan kolesterol je, dia panggil begitu. Tapi nak sebutnya orang beriman pada Allah ni, bila berhadapan dengan orang munafik, dia jadi keliru. Kita ni jadi keliru di kalangan kita kan. Kerana orang munafik ni sebiji macam sahabat-sahabat kita. Sama dengan kita. Tapi ni dalam hati dia sentiasa dia letak dalam jiwa dia. Kita tak nampak tapi dia simpan dalam jiwa dia. Aku ada kesempatan dengan dia ni, siap dia ni. Itu yang menyebabkan di waktu ini dalam hati dia tu penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian yang menyakitkan hati orang yang beriman pada Allah SWT. Disebut demikian. Padahal orang yang beriman ni tak sepatutnya disakiti kerana bebanan dia lawan dengan orang kafir itu terbeban. Terbeban lawan dengan orang kafir ni. Tapi mari pula gunting dalam lipatan ini. Bila datang pula yang ni, dua serangan menyerang dia. Sebab satu, serangan orang kafir. Satu lagi, serangan orang munafik. Yang menyebabkan terbeban dalam jiwa hidup orang mukmin pada Allah SWT. Beban para hadirin sekalian. Kita berhadapan dengan orang munafik ni. Para hadirin sekalian pun boleh rasalah dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul beriman pada Allah, orang munafik benci dengan kita. Orang munafik tak suka dengan kita. Kita sebut kebenaran Islam. Sama-sama kita ni tak suka dengan sama-sama kita tu siapa? Orang munafik ya. Orang munafik ni yang buat halangan terhadap kerja-kerja Islam ini. Di kalangan kita. Kita kata susahlah ustaz. Nak bawa. Yang susah itulah pahala dia panggil. Kita kata susahlah kita nak kenal orang. Nak label. Kalau senang, dia ada label atas kepala dia, munafik misalnya contohnya. Senang kita kan. Senang kita jumpa dengan nampak label tu, pang tu. Tapi yang jenis tak ada label ni dipanggil. Tak ada label dekat kepala ni. Tapi perangai tu, perangai munafik terus. Yang menyebabkan kita ni, jadi sebut tak kenal kita. Nak sebut, kau ni munafik. Marah pula dipanggil. Tapi, bila perbuatan tu, perbuatan munafik. Macam mana kita nak layan orang macam ni? Tu cara dalam hidup kita. Macam mana kita nak layan cara Rasulullah layan. Rasulullah bila anak Abdullah bin
Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapa munafik zaman Rasulullah. Ketua munafik. Tapi dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dan diketahui pun, sahabat-sahabat pun duk bisik-bisik dah. Dah bagi tahu ni munafik. Anak dia tahu yang bapa dia ni munafik. Anak dia mukmin. Dengar pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Rasulullah, aku geram dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Boleh dituduh isteri Rasulullah yang disebut dengan apa dia? Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Dia yang suka WhatsApp tu. Dia yang sebar, dia forward tu. Yang rajin share tu dalam Facebook tu dia. Yang sebut. Lepas tu Rasulullah tanya, benarkan aku pancung kepala Abdullah bin Ubay bin Salul ya Rasulullah? Sayyidina Umar ni minta dengan Rasulullah. Rasulullah, aku pancungnya kepala dia. Geram sangat. Sampai turunkan ayat Quran. Tegur Rasulullah. Bila Rasulullah hampir-hampir nak menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Nak cerai dah. Dekat dah. Waktu tu Sayyidina Ali dah datang nasihat dah Rasulullah. Sebut ada Rasulullah. Rasulullah, bunga ni tak sekuntum Rasulullah. Banyak kuntum, boleh kahwin lagi yang lain. Dia sebut demikian. Rasulullah tu, Aisyah tu dengar dah. Aisyah dengar dah. Yang tu yang menyebabkan Sayyidatina Aisyah berkelahi dengan Sayyidina Ali balik tu. Bila kes yang berlaku waktu mana Rasulullah wafat, berlaku hatanya kerana dendam ini terbawa-bawa. Sampai waktu mana Rasulullah dah wafat dah, Aisyah ni rasa nak marah dengan Sayyidina Ali. Teringat dulu dah. Kerana pernah Sayyidina Ali sebut ada Rasulullah cerai. Rasulullah nak cerai dah. Turun ayat Quran. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Allah turunkan ayat Quran. Waktu tu demam dah Aisyah. Habis dah aku ni kena cerai dah ni. Nampak macam dekat nak betul-betul dah suami Rasulullah nak ceraikan isteri dia Aisyah. Turun ayat Quran. Bila turun ayat Quran, tegur Rasulullah. Innal ladzina ja'u bil ifki. Orang yang datang jumpa dengan kamu bawa gosip-gosip liar. Bil ifki. Usbatun minkum. Bukan orang lain. Sebahagian di kalangan kamu. Sebahagian di kalangan kamu Rasulullah. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu ingat benda tu buruk pada kamu. Allah tegur. Rasulullah, kamu jangan ingat orang yang suka sebar-sebar benda-benda buruk tentang kamu. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu ingat itu buruk pada kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan yang berlaku tu baik dalam hidup kamu. Allah sebut demikian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Tiap-tiap yang bawa, yang suka forward pada orang tu, yang suka share pada orang tu, likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Semua tu datang dosa. Allah ajar demikian. Kamu benda yang tak pasti lagi, kamu dah bagi tahu pada orang. Kamu sebar pada orang. Benda yang demikian. Semua yang menyebar tu, yang duk bisik-bisik bagi tahu pada orang tu, semua dapat dosa. Turun ayat ni yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah baru faham, aku digamekan, dimainkan oleh puak munafik. Maknanya dia dalam perancangan puak munafik. Puak munafik ni dia ada rancangan politik dia tersendiri. Dia ada cara dia sendiri nak laga-lagakan orang. Yang ni hidup kita ni pun begitu juga. Dalam hidup kita. Lalu Sayyidina Umar kata, lepas turun ayat tersebut dah tahu dah, ni Abdullah bin Ubay bin Salul buat kerja. Sayyidina Umar sebut, Rasulullah, aku pancung kepala dia. Biar kita bunuh je lah dia. Bawa cerita tu Rasulullah diam. Rasulullah diam terlebih dahulu. Rasulullah sebut pada Umar, kalau kita bunuh, orang mana tahu dia munafik, akan bawa berita yang cerita tentang Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Kerana munafik ni tak ada label. Dia tak ada tanda dekat dahi dia yang saya sebut tadi. Yang menyebabkan waktu mana dengar sebar cerita Umar nak bunuh orang munafik. Datang anak Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Datang anak dia nama Abdullah juga. Bapa Abdullah, anak pun Abdullah.
Ni bagus juga. Dia bapa ni pun bagus juga. Letak nama Abdullah juga. Nama yang digemari oleh Allah. Atas dunia ni, di antara nama yang paling Allah suka, Abdullah dan Muhammad. Dua ni nama yang digemari di sisi Allah SWT. Lalu, dalam keadaan demikian, Abdullah datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar cerita Umar bagi tahu bahawa dia nak bunuh ayahku, Abdullah. Kalau Farhan sekalian pergi ke Madinah, Farhan sekalian ada satu bukit gitu dekat dengan Masjid Nabawi itu, ada kawasan belakang sikit. Anda pergi tengoklah tempat Abdullah bin Ubay bin Salul bawa cerita. Dan kemudian Sayyidina Umar pula tunggu dekat bukit yang satu lagi, tunggu nak tengok mana Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku nak pancung pada dia. Nak sebutnya, sebar cerita tersebut. Lalu Abdullah bagi tahu Rasulullah, aku dengar Umar nak pancung kepala ayah aku. Jangan benar Rasulullah, jangan benar. Tapi biar aku sendiri pancung kepala ayah aku. Anak ni sendiri nak pancung. Dia kata kalau Umar pancung, aku berdendam dengan Umar pula. Lebih baiklah aku sendiri pancung kepala ayah aku. Rasulullah pembisik pada Abdullah. Rasulullah sebut, Abdullah, kan aku dah bagi tahu pada Umar, bagi tahu pada siapa pun. Kalau kita bunuh orang munafik ini, akan dikatakan oleh orang ramai, akan bercakap, Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Kan susah tu dipanggil. Susah kan? Kalau di kalangan kita ni, sekitar kita ni, kitanya berhadapan dengan orang munafik. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana pada kita? Doa pada Allah. Dalam banyak-banyak benda, doa ni menjadi penghalang pada diri kita daripada perangai dia berjangkit pada kita. Doa, ya Allah, jangan aku ni kena sifat nifaq. Minta dengan Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat nifaq, munafik. Jangan ada. Sebagaimana aku takut coronavirus tu berjangkit, aku juga takut penyakit munafik tu berjangkit. Penyakit munafik ni, ragu-ragu tu berjangkit. Bila berjangkit saja, yang menyebabkan di waktu ini, terbalik hati ni. Asalnya beriman pada Allah, mula longgar keimanan pada Allah SWT. Arahan sekarang boleh tengoklah orang-orang politik terutamanya. Senang je nak jadi munafik. Orang munafik, orang politik ni, senang je. Kejap pergi sebelah sana. Kejap datang sebelah sini. Kejap dia, sekejap boleh jadi baik. Sekejap lagi jadi jahat. Dia boleh jadi demikian. Ni perangai munafik ni. Yang kalau dia tidak ada politik Islam. Kalau orang yang politik Islam, dia tak jadi macam tu. Sebab tu timbul dalam politik kan, parahan sekarang boleh tengok orang yang lompat parti. Sekejap parti ni, sekejap parti tu. Dia lompat-lompat tu, sampai jadi katak lompat dia panggil. Kita boleh tengok, demikian perangai mereka tersebut. Yang jenis melompat-lompat ni kan. Kenapa dia? Kerana sifat munafik dia tu, tak kejap pendirian dalam hidup dia. Allahu Akbar. Kita minta jauhlah daripada Allah sehingga kita baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa tu minta, ya Allah yang membalik-balikkan hati orang, tolong tetapkanlah hati aku ni dalam agama kamu. Dinika wa ala ta'atika, dan aku ni biar taat sepanjang masa pada kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sebut, ya Allah, aku ni buat zalim setiap masa pada diri aku ni ya Allah. Kita mengiktiraf kesilapan kita untuk Allah sayang dalam hidup kita pada diri kita ni sendiri. Ibnu Wahab meriwayatkan daripada Yazid, daripada Ka'ab al-Ahbar. Dia berkata, dalam neraka ada satu perigi yang tidak dibuka sesudah ditutup. Neraka ni ada satu telaga. Telaga tu tidak akan dibuka bila dah ditutup. Neraka tersebut. Tidak ada yang datang ke neraka Jahannam sejak Allah Ta'ala menciptakannya, kecuali memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada keburukan perigi yang menakutkan itu. Jika telaga itu dibuka, maka di dalamnya terdapat azab Allah yang menjadikan semua makhluk tidak mampu memikul dan sabar dengannya. Itulah lapisan neraka yang paling bawah yang disebut dengan telaga untuk orang munafik. Itu cara demikian. Diajarnya pada kita ni. Dahlah dalam neraka, kemudian dalam telaga pula.
Dia berganda, dipanggil berganda. Berganda tu, azab tu berganda. Bukan azab yang kalau dalam neraka tu, kita kata neraka tu. Tu neraka tu satu. Tapi yang jadi masalahnya, bila dalam neraka tu, ada lagi telaga yang berada kat bawah tersebut. Neraka yang paling bawah berada dalam neraka tu, yang tu siapa dia? Orang munafik. Orang yang hidup di talam dua muka ni. Jaga-jaga para hadirin sekalian, jangan kita termasuk di kalangan orang demikian. Jaga sangat. Minta dengan Allah, ya Allah janganlah aku ni termasuk. Dan perangai kita pun kena jaga-jagalah. Jangan perangai kita ni, depan orang tu kita senyum. Belakang orang kita siap. Kita jangan demikian. Jangan. Sifat orang munafik ni begitu. Depan elok je, layan je. Tapi dalam hati, pedih ni. Sakit ni. Kita. Jangan begitu. Kita baca doa, ya Allah, aku minta begini pada Allah. Supaya kita dilindungi daripada kejahatan orang munafik ini sendiri. Ibnu Al-Mubarak mengatakan bahawa Salamah bin Kuhail daripada Khaisamah daripada Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah Ta'ala, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Berdasar pada ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, orang munafik ni berada di dasar api neraka Allah dan tidak ada yang menolong padanya. Lalu dikatakan demikian, iaitu seperti kotak daripada besi yang mengurung mereka di dasar neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berada kat dasar neraka. Kemudian macam mana? Macam dalam kotak. Kotak tu diperbuat dengan besi. Dibakar di dalam api neraka Allah SWT. Tak boleh nak dibayanglah. Na'udzubillah min dzalik. Ibrahim bin Harun Al-Ghanawi berkata, aku mendengar Hasan bin Abdullah Al-Raqashi berkata, aku mendengar Ali berkata, adakah kamu semua mengetahui bentuk pintu neraka? Mereka menjawab, adakah seperti bentuk pintu kita ni, Ali? Ali berkata, tidak. Tetapi saling berhimpitan seperti ini. Pintu neraka ni, kamu biasa dengar ke? Pintu neraka ni, macam mana? Sahabat-sahabat tanya, macam pintu dunia ni ke? Tak, katanya Sayyidina Ali. Tapi pintu tu saling bertindih di antara satu sama lain. Pintu tu, Allah tindih pintu tu. Saling bertindan. Agak-agak macam mana nak keluar? Kalau dah bertindan. Maknanya bukan macam pintu kita ni. Pintu kita ni kalau buka, terbukalah dia. Kita boleh keluar. Tapi pintu neraka ni bertindan di antara satu sama lain. Bertindan. Nak keluar kok mana pintu? Itu cara Allah jadikan pintu neraka. Para ulama mengatakan seperti lapisan neraka Jahannam paling atas, khusus untuk orang yang melakukan kemaksiatan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tanya, lapis yang paling mula-mula tu lapisan mana? Lapisan orang umat Muhammad yang dianya mati dalam keadaan berbuat maksiat pada Allah, tak sempat bertaubat pada Allah. Mati dalam keadaan minum arak, misal contoh. Mati dalam keadaan zina, mati dalam keadaan hidup dia ni buat dosa. Mati dalam keadaan buat dosa yang tidak berpenghuni. Lalu angin dalam api neraka tersebut, dan tempat tu tidak ada penghuni langsung. Lalu angin menutup pintunya. Seterusnya neraka lahzah. Lapisan yang bawah sikit, neraka lahzah, neraka hutamah, neraka sa'ir, neraka saqar, neraka jahim, dan al-hawiyah, neraka al-hawiyah. Itu lapisan-lapisan tu lah. Lapisan pintu-pintu neraka, lapisan pintu neraka yang di bawah. Lapisan dikatakan juga dengan tingkat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan setiap orang memperolehi tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menyempurnakan bagi mereka balasan pekerjaan mereka, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun yang Allah jadikan balasan untuk mereka. Ahli syurga, Allah bagi lapisan dia. Mana yang disebut dengan darjat dia. Manakala ahli neraka, Allah sediakan lapisan dia. Berdasar pada apa dia? Yang namakan dengan amalan-amalan yang mereka lakukan itu sendiri.
Beberapa nama dan tingkatan itu dinyatakan dalam Az-Zahid dan Ar-Raqaiq. Tetapi nama penghuninya daripada golongan orang beragama, menurut urutannya, tidak terdapat dalam asar yang sahih. Ad-Dhahhak berkata, pada lapisan paling atas adalah umat Muhammad. Lapisan kedua, umat Kristian. Orang Kristian berada lapisan kedua dalam neraka. Lapisan mula-mula turun tu, umat Muhammad. Kemudian turun lagi, orang Kristian. Itu cara dalam neraka. Kumpulan mereka sebut. Lapisan ketiga, Yahudi. Jahat lagi, Yahudi. Di antara Yahudi dan Kristian, jahat Yahudi lagi. Jahat Yahudi lagi. Dalam Islam ni, kerana Yahudi tu walaupun dia ni lama dengan Nabi. Bawa ramai Nabi. Tapi perangai dia, tengok sampai hari ni, jahat. Kemarin umum pula nak buat penempatan baru. Nanti Yahudi kan. Umum lagi nak buat penempatan baru. Halau habis orang Palestin di situ, kemudian dibina penempatan mereka Yahudi ini. Jahatnya mereka. Lepas tu mereka mengaku tanah mereka. Tanah lahir mereka. Tanya berapa lama dah kamu tinggal di sini? 700 tahun. 700 tahun. Ada yang sebut 1000 tahun. Lepas tu tanya setiap seorang. Kamu datang bila? Kamu datang bila ke negara Palestin? Dia jawab tahun 47. 700 tahun apa 47? 700 tahun apa? 1000 tahun apa? Yang kamu sebut 700 tahun. Keturunan kamu di sini. Tahun bila kamu datang? Hanya. Datang daripada mana? Daripada Itali. Datang daripada mana? Daripada Algeria. Datang daripada mana? Dia jawab, datang daripada negara. Seluruh dunia ni datang untuk tinggal di Palestin. Tapi kita tanya paling awal bila? Tahun 1939. Yang nak sebut baru berapa tahun baru? Kita sebut. Tak sampai 700 tahun lagi pun. Yang kamu mengaku tanah kamu tu macam mana? Ini nak sebut jahatnya Yahudi. Layak pun masuk neraka. Lapisan ketiga, Yahudi ni. Lapisan keempat, umat As-Sabi'una. As-Sabi'un adalah orang yang tukar agama. Ataupun golongan penyembah bintang. Mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Nuh. Kiblat mereka utara pada waktu siang. Dijadikan demikian. Kiblat mereka sebelah utara pada waktu siang. Siang je, malam tak. Malam bintang. Itu cara mereka jadikan demikian. Dalam hidup mereka. Bila tanya, apa-apa As-Sabi'un ini, Sabi'un ni, bila tanya pada dia, kamu sembah malam, kat mana sembah bintang-bintang? Sembah yang disebut dengan bulan-bulan. Yang pada mereka sebut. Siang hari bintang tak ada, bulan tak ada. Kamu nak sembah apa? Sebelah utara. Itu cara As-Sabi'un. Mengaku pengikut Nabi Nuh. Tapi mereka ni dalam keadaan bertukar agama ataupun golongan penyembah bintang-bintang ini sendiri. Kemudian lapisan yang kelima, kaum Majusi yang menyembah api. Kaum Majusi yang menyembah api. Satu, kita ni kan kadang-kadang orang kita kan, kadang-kadang kita ni terlibat juga dengan unsur-unsur ini. Bila sambut kelahiran. Sambut birthday. Orang kita ni ada juga yang demikian. Letak lilin-lilin gitu kan. Atas kek. Untuk apa letak lilin atas kek? Kadang-kadang kita fikir kan. Untuk kita nak tiup. Biar padam. Baik tak payah pasang tu. Baik tak payah pasang. Pasang buat apa? Untuk dipadamkan balik. Tujuan apa? Kerana ni yang dilakukan oleh puak Majusi. Kalau pun kita, bukan anak nak tolak terus tidak. Tapi kalau boleh kita boleh bersihkan unsur-unsur itu. Jauh daripada unsur itu lebih baik. Daripada kita buat benda-benda yang sedemikian rupa. Tapi kita ni kan lama sangat dah. Barat datang diajar. Berubah perangai kita. Berubah sikap kita. Dia diajar. Datang orang lain datang, diajar cara mereka. Kita pun ikut cara mereka. Banyak kita ni senang nak mengikut orang. Kita tak bawa cara hidup kita orang mukmin yang sebenar. Sambut lahir ni, baca doa. Sambut lahir, masa tarikh lahir kita apa dia? Saling ucap tahniah di kalangan ni. Tahniah panjang umur. Mabruk kita sebut. Tahniah lah. Moga Allah berkat dengan umur kamu tadi. Itu cara demikian. Ni cara yang terbaik lah. Ni tak kita, bila sambut hari lahir, pasang kek. Kena umur 72 tahun, 72 batang lah kek. Lilin tu. Tersembur air orang tua tu.
Nak padamkan 72 batang. Tu 72 kena umur 90 lebih. 90 lebih lah batang. Nak sebutnya, ni kaum Majusi panggil. Kemudian lapisan yang keenam, orang musyrik. Orang-orang yang musyrik Arab. Dan lapisan yang ketujuh, orang munafik. Na'udzubillah. Ni semua ni, kedudukan yang lapisan ni, cuba balik nanti, perhaniskan senarai balik. Lepas tu, target syurga pula. Syurga letak. Darjat syurga pula. Dalam hidup kita. Tunjuk pada anak-anak kita. Jangan masuk yang ni, jangan masuk yang ni, jangan masuk yang ni, jangan masuk yang ni. Kemudian, pastikan masuk yang terbaik ni, syurga Firdaus. Ni matlamat dalam hidup kita kan. Bila kita boleh tunjuk macam tu, anak kita jelas. Oh, hidup kita ni kena ke syurga. Jangan terlepaslah syurga. Kalau perhaniskan tak kejar syurga, perhaniskan akan terlepas dalam hidup. Terlepas. Ramai dah orang yang terlepas syurga. Bila kita terlepas, bila kita masuk kubur, bila tengok, bila hijab mata kita terbuka tu, Allah, tak ada tempat dalam syurga. Na'udzubillah min dzalik. Bila terbuka mata kita, tengok saja, tak ada tu, keruh terus wajah. Wajah ni berubah terus. Takut. Takut tu minta dengan malaikat tu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, jangan bagi mati lagi dengan malaikat. Kejap je malaikat. Minta dengan malaikat tu. Sekejap malaikat, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa. Aku nak bersedekah lah, aku nak bersedekah. Malaikat jawab, dulu waktu tabung lalu, derma dahulu, kenapa kamu tak sedekah? Malaikat tanya demikian. Bukan main lagi kamu. Sekarang baru nak bersedekah. Dah terlambat sis, katanya malaikat. Malaikat jawab demikian. Bukan main lagi. Nak sebutnya kita ni, waktu mana hidup dahulu, bukan main lagi. Lara, leka. Hidup ni hanyut je hidup. Bila waktu mana kita kak mana tu, Allah. Mula tergamam tu. Tergamam tersebut. Kerana dia tak berjumpa syurga. Kerana hidup bukan nak kejar syurga. Sibuk nak mengejarkan harta, mengejar tahta, mengejar rupa, mengejar benda yang sementara. Yang mengejar yang ni, bila kita mati, tak ada syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan begitulah. Kita harap semua yang datang ni ahli syurga insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jauhlah kita daripada lapisan-lapisan ini. Ni ingat ni ilmu yang dalam hidup kita ni, kita jadikan dia jadi ilmu. Lapisan-lapisan ni kita sebut pada keluarga kita. Ni, kedudukan. Ahli neraka macam ni. Ahli neraka macam ni. Kedudukan dia. Punca jadi macam mana? Masuk neraka ni, punca yang sinilah. Bila kita terhumban dalam keadaan yang sedemikian rupa. Mu'az bin Jabal menyatakan mengenai para ulama yang jahat. Iaitu orang yang apabila memberi pelajaran, maka dia mencaci maki dan memandang rendah pada orang lain pula. Ini ulama yang jahat. Orang ini berada pada lapisan neraka yang pertama. Ada ulama-ulama yang jahat. Di kalangan kita kan. Dia kata pada orang tu, dia kata pada orang. Dianya, yang dia sendirinya sedap. Seolah-olah dia saja yang betul. Tak betul begitu. Hidup kita ni. Yang ni, kalau dia mati nanti, dia masuk dalam neraka. Ulama tu masuk neraka. Tapi lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama, kedudukan dia. Ulama yang menggunakan ilmunya untuk mengikut pemerintah berada pada lapisan kedua. Mana-mana ulama yang dia guna ilmu dia untuk mengikut perintah. Pemerintah. Maksudnya pemerintah mana? Pemerintah yang lawan Allah. Pemerintah ni, dalam hidup kita ni ada dua kumpulan. Kalau baik dua kumpulan ni, baiklah manusia. Kalau buruk dua kumpulan ini, buruklah dua manusia ini sendiri. Apa dia? Sinfan, Rasulullah sebut. Dua golongan. Kalau baik dua golongan ini, maka baiklah dia. Tapi kalau buruk dua golongan ini, maka buruklah rakyat sebut. Al-ulama wal-umara. Ulama dan umara. Tiba-tiba ulama, dia tahu dah umara ni jahat. Ada umara yang buat khianat. Khianat. Banyak benda lah khianat. Kita cerita panjang dalam bab khianat ni. Tapi dia sokong juga pemerintah yang khianat. Yang tak tunai janji. Yang janji macam-macam gaya ni. Misal contohnya. Kemudian dia buat khianat pada rakyat dia. Zalim pada rakyat. Cukai rakyat.
Menyusahkan rakyat hidup. Ulama ni pergi sokong. Masuk neraka lapisan kedua. Masuk neraka ulama tersebut. Nak sebutnya jaganya. Dalam hidup ni jangan ada ulama yang mengikut. Benda yang tak baik kan. Benda yang tak baik. Ni termasuk ni yang terbaru ni. Jual harta-harta orang Islam. Jual harta orang Islam. Kita tak reda. Tak reda. Jual tak pasang-pasang. Dia kata bukan jual, pindah milik. Pindah milik lagi jahat dia panggil. Lagi jahat. Ada yang dia kata, mana jual? Kalau jual, tentu ada duit. Tentu kita dapat keuntungan. Habis tu, kamu pindah milik. Lagi jahat. Untuk apa kamu pindah milik? Kalau kamu pindah milik, untuk bagi pada orang, dia kata kerana rugi. Rugi apa? Diisytiharkan untung. Kuala Terengganu, Hotel Kuala Terengganu tu kan? Hotel Tabung Haji Kuala Terengganu tu. Diisytiharkan untung sampai tahun lepas untung lagi. 1 juta lebih tahun lepas yang untung. Dan nak sebutnya keuntungan. Tiba-tiba boleh dia sebut yang ni kita kena serah juga pada SPV. Kita kena serah juga. Milik orang Islam. Dah kamu serah. Bila kita nak dapat balik? Kawasan strategik. Hotel yang strategik. Tanah yang cantik. Kawasan yang cantik. Dibayar lepas dan sebagainya. Kamu lepas bagi pada orang lain. Ni milik orang Islam kan? Pemilik pendeposit 9.4 juta pendeposit orang Islam. Tiba-tiba boleh buat alasan. Dia kata rugi. Kalau semua rugi ke dalam tabung haji? Ada syarikat yang untung, ada syarikat yang rugi. Syarikat yang untung, tolonglah yang rugi. Bukannya payah sangat pun. Dia panggil demikian. Banyaklah kalau kita nak jawab. Tapi nak sebutnya, bila kamu lepas hak orang Islam pada orang bukan Islam, kamu tanggungjawab depan Allah. Menjawab depan Allah SWT. Nak sebutnya gambaran payahnya. Kita ni nak sebut. Kita pesan, jangan keluarkan duit daripada tabungan orang Islam. Ini kekuatan orang Islam. Kamu nak kacau buat apa harta benda orang Islam? Tapi khianat dia panggil. Nak buat khianat banyak lagi lah. Sebut banyak kena marah kita ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana ni di antara keadaan yang sedang dialami. Banyak lagi tu sedang. Kerana nak suruh untung saja jual. Meniaga macam tu. Siapa-siapa boleh jadi pemerintah. Siapa-siapa boleh. Jual je lah. Jual semua barang. Akhirnya apa yang kita ada? Kosonglah kita ni. Habis dengan tanah-tanah kita tergadai. Nak jual semua. Panggil pelabur-pelabur luar datang. Beli. Di waktu ini. Akhirnya habis. Yang kita miliki ni sendiri. Anda tak boleh terima. Dan malam-malam tu bangun tahajud tu kita sebut, ya Allah, khianat orang macam ni, ya Allah. Kita sebut, jangan main-main. Kita tak boleh terima. Apapun alasan yang diberi tak boleh terima. Kerana mengkhianati terhadap hak orang Islam. Yang bagi bukannya mudah nak dapat benda yang demikian. Lapisan kedua. Kemudian ulama yang menyimpan ilmunya, menyembunyikan ilmu, berada pada lapisan yang ketiga. Yang ada ulama yang dianya bila orang tanya pada dia, macam mana keadaan macam ni? Saya tak boleh sebut lah, saya tak boleh sebut. Kenapa tak boleh sebut? Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Kenapa tak boleh sebut? Kenapa tak boleh sebut? Nanti kalau saya sebut, nanti kan kena pula saya. Dia sembunyi ilmu dia. Dia berada dalam neraka lapisan yang ketiga. Masuk dalam neraka juga. Jangan sembunyi ilmu. Islam ni diajar. Bila kita ada ilmu, jangan jadikan secret. Jangan sembunyi. Jangan. Mana-mana ada ilmu, sebar. Bagi tahu pada orang. Ilmu kita ni, ilmu nak menyelamatkan dipanggil. Jangan kita ni, kita ingat bila dia beza dengan simpan harta. Simpan harta boleh jadi sama lah harta. Tapi simpan ilmu, lagi kamu dayus dalam hidup. Beza. Bila kamu ada ilmu, kamu sebar. Satu, sama ada kita ni kena mengajar orang. Ataupun sama ada kita belajar dengan orang. Ataupun sama ada kita mendengar dengan orang. Tiga sifat ni mesti ada. Rasulullah sebut demikian. Hidup ni, sama ada kita belajar. Sama ada kita mengajar. Sama ada kita mendengar. Rasulullah pesan demikian. Hidup kita ni biar jadi tiga ni. Sama ada kita ni ada ilmu, tolong mengajar orang. Mengajar, jangan duduk diam. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu tolong belajar. Kamu kena belajar. Kalau kamu tak nak, belajar tak nak lah, bawa kitab berat sangat.
Misal contohnya pada diri kita. Tak naklah belajar susah. Nak faham tu payah. Kalau dah beli kitab nanti, kan kena istiqamah pula. Dalam hidup kita. Tak apalah mendengar. Mendengar cukup. Kamu jadi orang mendengar. Pun tak apa juga. Dia panggil. Tolong dengar je. Dengar je dalam hidup. Wala takur rabi'an. Jangan jadi golongan keempat. Rasulullah sebut. Jangan jadi golongan keempat. Golongan keempat apa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Fatuhlik sebangsa-bangsa manusia. Sejahat-jahat manusia dalam hidup. Kamu ni mengajar pun tidak. Belajar pun tidak. Dah tahu dah kamu tak ada ilmu. Pergi belajarlah. Jangan duduk saja. Orang Islam ni diajar supaya belajar. Menuntut ilmu. Menambah ilmu. Ataupun mendengar. Bila kamu dengar, lama-lama kamu akan terkesan dalam hidup kamu. Cara dalam Islam diajar demikian. Jangan kamu ni tak mengajar. Mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Lepas tu kamu buat apa? Dia jawab, buat dek. Buat dek je dalam hidup. Dia jawab, dia buat bodoh je dia sebut. Memang layak pun masuk dalam neraka yang lapisan yang ketiga ini. Ulama yang memilih-milih ilmu dan kata-kata mengikut manusia tanpa melihat kedudukan manusia yang paling bawah berada pada lapisan yang keempat. Orang jenis jaga. Jaga kan? Bila nak cakap, dia jaga-jaga. Tengok orang kat depan. Orang kat depan ni macam mana standard dia? Macam mana kedudukan dia? Dia pun nak jaga hati orang kat depan tu. Dia jaga-jaga. Yang ayat yang puji-puji je. Kadang-kadang, bila pergi, kita ni kan, kalau kita pergi kuliah kan. Anak biasa kena ni. Pergi je kuliah. Duduk je. Nazir tu. Sebelum kita nak cakap tu, mengurusi masjid kan dan sebagainya. Dia datang bisik. Ustaz cakap bab ni je. Bab ni. Bab politik, Ustaz jangan sentuh. Ustaz cakap dalam bab ni. Bab ni. Bab ni je Ustaz cakap. Kemudian dalam bab dosa-dosa neraka-neraka ni Ustaz tak jangan sebut. Dia sebut demikian. Nanti orang lari dia sebut. Dan kita pandang pada dia. Cakap sendiri ya. Kita sebut. Cakap sendiri ya. Ini sedap nak ajar pada kita. Nak ajar yang kita dah belajar. Yang kita dah belajar dah. Jangan diajar. Kita belajar yang macam mana. Yang kita faham begitu. Yang ni kita kena sebut. Allah suruh sebut. Walaupun kena pada diri kita sendiri. Kena pada diri kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat Al-Quran tegur Rasulullah kan. Tentang yang dia berpaling dengan orang buta tu. Ataupun ayat Quran yang tegur tentang urusan rumah tangga dia. Rumah tangga Rasulullah. Bila Rasulullah tak nak makan madu tu kan. Bila tak nak makan madu tu. Rasulullah kata, mulai daripada hari ni tak nak makan madu. Tak nak dah makan madu. Kerana kena sindir pada isteri. Balik je isteri pakat dah. Puak-puak isteri yang pakat. Bang apa ni? Semacam je mulut. Rasulullah jawab, makan madu. Oh patutlah abang busuk pun. Isteri yang pergi rumah yang lain pun. Yang lain pun sebut begitu juga. Bang apa ni? Busuk je. Rasulullah kata makan madu kot. Makan madu kot yang bang macam ni. Oh patutlah busuk pun. Padahal tak ada pun. Tapi ni isteri ni pakat-pakat. Di kalangan isteri ni. Pakat nak perkenalkan isteri seorang lagi. Bila dia buat demikian, turun ayat Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mulai daripada hari ni tak nak makan dah madu. Rasulullah kata aku haramkan dia aku makan madu. Turun ayat Quran. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwaj. Nabi, kenapa yang kamu haramkan benda yang dihalalkan oleh Allah semata-mata nak jaga hati isteri kamu? Kamu nak jaga hati isteri yang lain ni, kamu rela, kamu haramkan benda yang dihalalkan oleh Allah. Nak ajar pada diri kita demikian. Kemudian, kalau Rasulullah ni, dia nak sembunyi, dia jangan sebut ayat tu. Malu je. Patutnya Rasulullah tak bagi tahu. Tapi Rasulullah tak sembunyikan. Tak ada ayat yang Rasulullah sembunyi. Tiba-tiba ada orang-orang alim ni, bila dalam bab-bab tertentu, dia sembunyi. Tak nak bagi tahu. Orang tanya hukum pada dia. Judi ni halal ke haram? Minum arak ni halal ke haram? Dia pun jawab, haram dia jawab demikian. Haram terus dia. Nak sebut halal tak boleh, haram pun tak boleh. Jadi haram terus. Bengkok lidah-lidah dia. Nak sebutnya, menyembunyikan dipanggil. Tempat dia berada pada lapisan yang keempat. Ulama yang mempelajari kata-kata orang Yahudi dan Kristian untuk memperbanyakkan kata-kata mereka
berada pada lapisan neraka yang kelima. Disebut lagi. Mana-mana orang yang sibuk nak hafal kata-kata Yahudi, kata-kata Kristian. Orang Yahudi, orang Kristian. Sibuk sebut nama orang Yahudi. Sibuk nak sebut nama orang Kristian. Nama Nabi Muhammad SAW tak sebut langsung. Sehebat sangat pandangan mereka sebut. Katanya Albert Sting saja. Orang sendak dia. Katanya orang tu, katanya orang ni. Dia sebut nama orang-orang yang demikian. Nama Rasulullah tak sebut langsung. Dia rasa hebat bila dia boleh sebut nama-nama mereka tersebut. Yang Rasulullah sebut, tak sebut. Orang ni berada di dasar api neraka Allah yang kelima. Ulama yang mengumumkan dirinya untuk memberi fatwa dengan mengatakan pada manusia, bertanyalah padaku. Maka orang itu ditulis oleh Allah sebagai orang yang melampau batas. Jangan tanya pada diri kita, tanyalah pada Al-Quran. Tanyalah pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya pada diri, macam cerdik sangat kamu. Kamu tu pun ada juga yang tak cerdiknya dalam hidup kamu. Jangan kamu sibuk nak suruh orang tanya semua diri kamu. Nak suruh kamu jawab manjang pada kamu. Seolah-olah kamu tahu segala-galanya. Sebutlah wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang lebih tahu yang kebenaran itu. Sedangkan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Sebab tu kita ni kan, kalau kita cakap, ujung tu kita kena sebut wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah yang tahu yang kebenarannya. Wallahu a'lam pun boleh juga. Kalau panjang sangat wallahu a'lamu bis-shawab tu, kita jawab wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Sehingga berada pada lapisan yang keenam. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk menunjukkan kewibawaan dan agar dikatakan sebagai orang yang pandai, berada pada lapisan yang ketujuh dalam neraka Allah Subhanahu. Masuk juga dalam neraka. Dalam hidup dia nak tunjuk dia je hebat. Aku pakar kan? Aku pakar. Aku ni belajar bidang aku. Aku ni hebat dalam bidang. Orang macam ni tempat lapisan dia ketujuh dalam neraka Allah Subhanahu. Jangan rasa hebat sangat dalam hidup kita. Seolah-olah orang lain bodoh semua. Orang lain tak reti belaka. Dia je yang pandai. Dia je yang tahu. Di kalangan kita. Siap lah. Tempat kamu dalam neraka Allah. Lapisan yang ketujuh. Ya Allah sediakan untuk mereka. Menurut pendapat kami, katanya Tuan Kitab Imam Qurtubi ni, gambaran Mu'az bin Jabal tadi, gambaran yang disebut oleh Mu'az bin Jabal, bukan hanya menurut pendapatnya, tetapi merupakan ketetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'az bin Jabal tu dia tak sebut kata-kata biasa tak. Dia mesti dia dengar Rasulullah dan dia susun balik ilmu daripada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Beberapa nama tersebut adalah nama neraka yang secara umum, seperti neraka, seperti Jahannam, neraka Saqar, Lazah dan juga Samum, yang merupakan simbol, bukan nama pintu lagi dipanggil demikian. Cara penting untuk diketahui bahawa nama neraka secara khusus tidak terdapat dalam sunnah yang sahih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum." Maka Allah memberikan kurniaan pada kami dan memelihara kami daripada azab neraka itu sendiri. Neraka Samum adalah neraka secara umum yang disebut di dalam Al-Quran Karim yang tidak dinamakan secara khusus dalam membincangkan dalam bab ini. InsyaAllah kita akan sambung pada dalam bab ini. Neraka dinyalakan setiap hari dan pintunya terbuka kecuali hari Jumaat. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni selamatlah daripada api neraka Allah SWT. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya nak minta Ustaz doakan anak saya yang sedang sakit ni. InsyaAllah kita doalah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين خصوصا إلى شجاعنا شفيرة بنت عبد الرحيم وخصوصا إلى خولة عقيلة. اللهم اشف مرضاهم. اللهم الشافي أنت الشافي لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.